Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qaharul wahabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul munzilul sami'un basirul hakamul 'adl latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul mungkin al-hasibul jalilul karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isyul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'in al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul aqadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awalul akhir al-zahirul batinul waliyul muta'alil barun tawamul mustaqimul afu ra'uful malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadi badi'ul baqi al-warisu rasidus saburul lazi laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir. Allahumma salli afdalan salati ala ashhadi mahlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midadan kalimatika kullama zakaraka zakiruna
عن ذكرك الغافلون. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama memulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama membaca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman, khususnya mak bapak kita, ahli keluarga kita, kerabat-kerabat kita, waris-waris kita, rakan taulan kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang telah berbuat baik pada kita, yang telah kembali ke rahmatullah. Sa'ilillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah Ta'ala, Rabbi adkhilni mudkhalan sidqin wa akhrijni mukhrajan sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Qala Allah Ta'ala aidan wabtaghi fima ataqallahul daral akhirah wa la tansa nasibaka fid minad dunya wa ahsin kama asanallahu alaika ilaika wa la tabghil fasada fil ar innallaha yuhibbul mufsidin. Allahumma ihtim bi khairati ajalana wa haqiq bi fadlika amalana wa saghil li bulughi ridhaka subulana wa ahsin fi jami'il ahwali a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wal hikna bis salihina khair hazaya wala muhtinin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin berkat taufik, hidayah dan inayah Allah, kekuatan dan kelapangan waktu yang Allah Ta'ala pinjamkan. Kita berada sekarang ni di dalam majlis ilmu. Harapan saya dan doa saya, tuan-tuan juga, apa yang saya harapkan, mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita, saki baki umur kita, Allah sentiasa memberi taufik, hidayah dan inayahnya dalam perjalanan hidup kita. Ya, mudah-mudahan saki baki umur yang Allah Ta'ala pinjamkan ini, kita sentiasa dipimpin oleh Allah,
Maksudnya ditunjukkan di tempat-tempat yang baik. Hidayah hatinya bergantung kepada Allah. Ini bukan mudah tuan-tuan nak dapat kelompok-kelompok orang yang sentiasa diberi taufik dan hidayah dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, mudah-mudahan dan saya berkeyakinan susah payah tuan-tuan berada di dalam majlis ilmu. Memang susah berada dalam majlis ilmu 45 minit macam 5 jam. Masya Allah. Tapi saya mohon kepada Allah, sama ada diri saya dan tuan-tuan juga, supaya diberi afiah, kesehatan, afiah, kesejahteraan sepanjang hidup kita. Kerana harga yang paling mahal dalam perjalanan hidup kita ialah kesehatan. Bukan setakat sehat, sehat dan sejahtera bahasa Melayunya. Kalau bahasa Arabnya afiah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan diberi keafiatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Ramai orang yang sehat tapi belum tentu sejahtera. Yang hadir pada malam ini, saya doakan berterusanlah istilahnya nikmat Allah yang sentiasa sehat dan sejahtera. Sehat, ramai yang sehat, tak penyakit tapi tak sejahtera. Kenapa? Seluruh anggota badannya tak dibawa sembahyang, tak diamalkan sembahyang. Sehat tapi tak boleh rokok. Main bola boleh tapi tak boleh sujud. Kita bersyukur tuan-tuan. Dahlah umur entah bila-bila, ditambah pula sikit-sikit sakit, kita boleh rokok, kita boleh sujud, boleh iktidal, duduk antara dua sujud, dan paling hebat duduk tahiyat akhir. Itulah yang sehat dan sejahtera. Mudah-mudahan kubur kita tak akan mamah badan kita berkat daripada uduk dan berkat daripada tulang badan kita. Kita sujud, kita rukuk, insya-Allah, dan saya yakin. Yang ketiga, saya juga berdoa khususnya pada tuan-tuan, semoga melapangkan masa untuk kita mengaji. Kata orang kita lah, mengaji atau Allah Ta'ala berkati rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan. Kalau masih berat dengan rezeki, lebih-lebih lagi budak-budak 60 tahun ke atas, tak boleh melapangkan masa untuk belajar. Artinya dikejar dunia aja, insya-Allah dia mati tinggal semuanya. Tinggal semuanya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh hadir dalam majlis ilmu, saya yakin walau sikit cukup, insya-Allah rezekinya berkat. Beza tuan-tuan, rezeki berkat yang tak berkat beza. Yang berkat sikit tapi mencukupi. Kalau tak berkat banyak entah ke mana perginya. Minta maaf lah tuan-tuan. Lebih-lebih lagi yang baru-baru pencen, duitnya kan banyak. Kalau tak berkat lebur tuan-tuan. Ya mudah-mudahan berkat. Boleh kita bawa bekal waktu tua, makan manalah, banyaknya orang tua makan, tapi yang mahalnya ubat. Tapi kalau dah tak ada ubat, tak ada duit nak beli ubat, payah jawabannya. Maka sebab itu tuan-tuan, bukan tak boleh nak cari kekayaan, cukup untuk kita makan usia tua ni, minta maaf. Yang pertama makan, istilah makan minum, banyak mana makan minum. Yang kedua yang paling mahal apa dia tuan-tuan? Kok sakit boleh beli Panadol. Sakit kepala boleh beli Panadol. Tak sampailah nak minta-minta duit dengan orang kerana nak beli Panadol. Itulah mencukupi, itulah berkat. Yang ketiga, ya mudah-mudahan rezeki yang berkat itu boleh tempias untuk kita buat amal jariah, buat sedekah, buat belanja kawan-kawan. Ya Allah, ya Tuhan, itulah nikmatnya tua-tua ada duit sikit boleh belanja kawan. Kawannya senasib dengan dia juga, sama-sama pencen. Maka sebab itu
rezeki yang berkat. Saya yakin tuan-tuan, Allah Ta'ala cukupkan untuk keperluan kita hidup dan dunia dan akhirat. Okey, yang keempatnya, tuan-tuan sedar atau tidak, dalam kita mengaji, dalam kita belajar, Allah Ta'ala masih sayang kat kita. Dia hantarnya ustaz-ustaz pimpin kita, bimbing kita, doakan kita. Masya Allah. Sebab itu rajin-rajinlah majlis ilmu. Kerana 3 perkara yang pertama, kalau kita lupa diingatkan oleh tuan-tuan guru. Paling tidaknya berada dalam majlis ilmu, doa daripada tuan-tuan guru. Yang ketiga, Masya Allah, ada talian hayat. Ada talian hayat. Kadang-kadang bila dah bengong, telefon, Ustaz, apa khabar? Sehat. Kamu macam mana? Sehat, Alhamdulillah. Nak tanya, kucing mati nak ditalkinkan atau tidak? Kan masalah, tuan-tuan. Tapi ada talian hayat, saya minta maaf. Ada di kalangan jin masyarakat ada, Ustaz, ayah saya dalam keadaan nazak, Ustaz. Apa yang perlu saya buat? Ayah siapa nama? Sipulan. Lah, saya pun kenal. Dari jauh, dari Johor. Saya doakan mudah-mudahan bi husnil khatimah. Meninggal malam Jumaat sempat membaca la ilaha illallah, sudah jangan ditangisi. Hebat sebenarnya dia. Masih ingat dengan Allah dalam waktu matinya tu, saat-saat mati ingat dengan Allah. Boleh mengucap. Maka sebab itulah saya kadang-kadang dalam hidup ni orang tegur, orang pimpin, kita sebenarnya bahagia. Tuan-tuan mau? Engkau nak buat apa, jangan ditegur. Biarlah nak terlangkup ke apa, lantaklah engkau. Mau tuan-tuan? Jangan tuan-tuan. Orang yang beriman, setiap orang yang beriman pasti dia akan merasa nikmat apabila susah dibantu. Betul? Apabila dia tak tahu ditunjukkan. Kalau ditakdirkan macam orang buta, tak tahu masjid, dipimpin tangannya dia hantar ke masjid. Bahagia tak tuan-tuan? Bahagia. Dan yang kelimanya apa agak-agak tuan-tuan? Yang kelimanya begini. Kalau ditakdirkan sesuatu benda yang tak baik, harapan kita apa dia? Semoga yang ditakdirkan tak baik ditolak dengan datangnya kebaikan. Contohlah kalau ditakdirkan kita ditentukan mati umur 67. Hari-hari kita berdoa, ya Allah berkatilah umur kami ya Allah. Berkatilah umur kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Dia berdoa, dia mohon pada Allah. Saya yakin la yuraddu qada'a ila bidu'a. Tidak tertakdir sesuatu itu ditakdirkan, tidak mungkin kita boleh ganjak melainkan dengan doa. Masya Allah. Agak-agak tahun 1443 lalulah yang lepas. Kita dapat tak nikmat-nikmat itu? Dapat tak? Kalau dapat, syukur alhamdulillah tuan-tuan. 5 perkara itu ada di dalam mana? Di dalam doa kunut. Dalam doa kunut. InsyaAllah 14 ni bukan sekadar kita baca. Bukan sekadar kita baca doa kunut, tetapi bagaimana memperpanjangkan umur itu disesuaikan dengan nikmat yang Tuhan bagi, kita rasai nikmat atau tidak. Yang pertama, Allah mahdini fi man hadait. Ya Allah berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang Kau beri petunjuk. Sebab itu bila kita sehat, boleh kita diberi petunjuk, berada di tempat-tempat yang baik, kita syukur patutnya. Kita syukur tuan-tuan. Kadang-kadang kita diberi petunjuk, saya tak nak datang, tapi nak datang. Sekali jumpa datang, masalah jumpa tuan guru kita, jumpa kawan-kawan kita. Ya Allah, diberi petunjuk. Tadi kalau ditakdirkan tak diberi petunjuk, entah ke mana perginya. Setiap apa yang baik, penambahan umur kita yang baik, itulah petunjuk Allah. Yang kedua,
Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait. Apa lagi tuan-tuan? Okey, Allahu akbar. Umur kita berapa? Baru 50 tahun. Tuan Haji dah 80 tahun. Jaraknya berapa? 30 tahun. Entah sampai entah tidak gitu. Tuan Haji dah rasai 83 tahun. Yang kita baru 50 tahun. Yang nak besar kepala ni aduh. Nampak tuan-tuan? Okey, sebab itu dengan orang tua kita hormati. Dengan orang tua hebatnya pengalaman dia. Okey, kata orang Jerman tu, okey, jangan sumber. Maksudnya janganlah sombong. Okey. Yang tua dah tentu tuanya. Kita belum tentu sampai ke tua. Tapi yang penting apa dia? Sehat. Okey, alhamdulillah. Okey, yang ketiganya wattawal wa barik li fima a'tait. Okey, berkatilah rezeki yang Allah Taala bagi kat kita ni. Okey, istilah berkat apa dia tuan-tuan? Mencukupi untuk sara hidup. Rabbik fili warhamni wajburni. Cukup keperluan untuk kita hidup. Orang makan ya kita makan. Orang ada rumah, kita ada rumah. Orang ada kereta, kita pun ada kereta. Besar kecilnya mengikut kemampuan kita. Kalau rumah besar tu sambo duit rasuah pun abu. Betul tuan-tuan. Okey, maka sebab itu kita beruntung tuan-tuan, rezeki berkat. Kalau tak rezeki berkat, belum tentu kita ada berada dalam majlis ilmu, termasuk yang cakap. Betul tuan-tuan. Dalam Encik Razak panggil saya tak boleh datang kerana ada ke tempat lain. Ini tadi alhamdulillah bekerja jugalah daripada Banting balik rumah singgah terus ke sini. Ya Allah, bukannya mudah tuan-tuan. Okey, dengan berkat yang Allah Taala bagikan, kadang-kadang Allah Taala permudahkan. Saya selalu tuan-tuan kadang-kadang dipermudahkan, ya Allah, tak jangka dipermudahkan. Okey, dan seterusnya apa nama ni, Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barakni fima atait wa qini syarra ma qadait. Yang kelima, mudah-mudahan kita dah tua-tua ni kok ditakdirkan sesuatu perkara yang tak baik pada kita. Contoh ya, kesehatannya tak baik. Hari-hari kita berdoa, hari-hari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan jangan sakit. Sakit tu ada, maksudnya jangan sampai sakit itu tak boleh kita ibadah. Itu je. Okey, insya-Allah siapa yang kat sini tak sakit angkat tangan. Garanti ada sakit, paling tidak sakit hati. Mudah-mudahan Allah, kita sembahyang berjamaah, kita lepas sembahyang kita ada zikir majlis ilmu, ya Allah, ya mudah-mudahan yang sakit itu sembuh. Sebab itu saya selalu mengiringi doa, mengiringi permulaan kuliah. Kalau takdirkan ada yang sakit datang dalam majlis, dia dengar baik-baik, aminkan doa tuan-tuan guru, insya-Allah. Itulah yang menjadi, kadang-kadang sakit menjadi sembuh dalam dan luar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak mengambil masa sedikit. Kenapa? Masih berada di dalam bulan Muharram. Okey, tak sempat awal-awal, tak sempat. Khususnya bagi kanak-kanak 60 tahun. Yang saya nakkan doa yang saya baca tadi. Okey, mudah-mudahan tahun ini saya mulakan kuliah kita di mana-mana dengan doa. Apa dia? Allah mahtim lana bi khairati ajalana. Ya Allah, sempurnakanlah ajalku dengan segala kebaikan. Apa maksudnya? Kalau nak meninggal tu hak Allah. Tapi cara kita meninggal, suasana kita meninggal, waktunya meninggal yang terbaik. Dah, jangan banyak cerita. Kalau takdirkan tahun ini 14 kita dah ditentukan mati, silakanlah. Bukan kita nak lawan.
bahkan kita tanamkan redha itu keputusan Allah. Tapi dalam keadaan akhirnya tu bi khairati ajalana, timbulkanlah, maksudnya berilah kami di akhir-akhir umur itu ada benda-benda yang terbaik. Sebagai contoh, balik mengaji terlanggar tikus, mati. Dia terkejut tuan-tuan. Dalam hatinya pula hari Jumaat. Balik dari majlis ilmu, balik daripada sembahyang berjamaah. Ceritanya akhirnya baik, ya Allah. Itu yang saya cemburui, tuan-tuan. Dia meninggal hari Jumaat. Bila waktu meninggal, isterinya ada, anaknya ada. Sempat tak kau titipkan kalimah talqin la ilallah? Sempat, Ustaz. Ya Allah, ya Tuhan, saya cemburu. Sebab kita belum tahu. Hari ini kita sentiasa berdoa, mudah-mudahan di akhir-akhir umur ada perkara-perkara yang baik. Masya Allah. Ni baru-baru ni kawan saya kat kampung, pagi-pagi minum, ngeteh lah pagi-pagi minum. Tak pernah dia minta duit, tak banyak, RM50 je. Saya bagilah RM50, bagilah. Pukul 2 meninggal, tuan-tuan. Pukul 2 dia meninggal. Sempatlah juga saya sembahyangkan dalam hati saya, kalau tak dibagi, pasti bukan dia yang sakit hati, saya yang mungkin kecewanya tu. Ya Allah, minta kenapa tak dibagi, tahu-tahu meninggal. Ya Allah. Maka sebab itu apabila kita hidup dalam keadaan yang baik, insya-Allah di akhir-akhir umur kita yang selalu kita baca Allahumma khtim bi husnul khatimah, mudah-mudahan di akhir-akhir umur kita ada kebaikannya, ceritanya pun baik, amalannya pun baik. Baik, yang pertama. Yang kedua, wa haqiq bi fadlika amalana. Sampaikanlah amal kami yang kita nak tuju apa dah? Amalan baik. Kita mati dalam keadaan baik. Ya Allah, sampaikanlah maksud ke situ maksudnya. Sampaikanlah ya Allah. Maksud saya akhir-akhir ni saya mohon supaya dalam keadaan yang terbaik, amalan yang terbaik, ceritanya terbaik. Ya Allah, sampaikanlah niat kami ke situ. Dan yang ketiganya, wasaghili bulughi ridhaka subulana, dan permudahkanlah segala urusan-urusan itu nak menuju kepada kebaikan, nak menuju kepada sebaik-baik mungkin sebelum kita meninggal. Artinya dipermudahkan. Contohlah, nak pergi sembahyang berjamaah dimudahkan, nak mengaji dipermudahkan. Kadang-kadang ada majlis kematian tu dipermudahkan, kita tak ada urusan nak ada meninggal, dapatlah kita sembahyang jenazah. Jadi segala urusan itu kita mohon dipermudahkan. Baik, dan seterusnya, wa ahsin fi jamil ahwali a'malana, dan perelokkanlah segala amalanku di dalam semua keadaan. Alangkah bahagia dan dah meninggal, segala-gala fitnah tu tak timbul. Sebaliknya kebaikannya ditimbulkan, diceritakan. Itulah sebaik-baiknya. Sebab itu dalam bab pengurusan jenazah, apabila sudah mati, kita sebenarnya tak boleh ceritakan keburukan. Yang nak diceritakan amal baiknya dia. Tapi amal baiknya pun tak ada nampak. Bermakna ini yang tertutup. Ini yang kadang-kadang kita tak nak. Timbul pula fitnah. Sebab itu kan ada doa, Allahumma tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu. Ya Allah, jangan rugikanlah sepeninggalan dia. Maksudnya jangan timbulkan fitnah. Jadi kita hidup ni takdirkan kita mati, selepas kita mati tak ada fitnah timbul. Benda-benda yang tak baik itu timbul, tak nak. Benda yang baik tak apa, itu mengusulkan doa. Apalagi yang kita harapkan di akhir-akhir, Allahumma tawaffana bil muslimin. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kalimah yang terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, panjang tu.
Okey, sebab itu orang yang sakit hampir nak mati elok ditalkinkan. Tuan-tuan, bila sebut talkin ni atas kubur ya. Talkin tu maksud memberi peringatan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu kalimah yang terakhir bila syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia meninggal, jangan ditangisi. Man kana akhiruhu kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, dah ahli surga tuan-tuan. Okey, yang kita yang nak ditangisi mati itu tobat atau tidak. Itu yang kita nak tangisi, tobat atau tidak. Okey, sempat tak baca istighfar? Okey, ada tidak? Tuan-tuan, saya tak bimbang lepas sembahyang dah tentu baca istighfar. Okey, tuan-tuan dilatih Pak Bilal, Pak Imam Abdul Zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang imam berhenti, dia pun terus saja, rupanya tidur. Imam dah berhenti la ilaha illallah, dia terus sambung. Okey, nampak tak? Dididik, dikawal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ingatkan kita waktu tawafanal muslimin, suasananya Islam. Okey, dan walhiqna bisolihin, kita dalam usia-usia warga emas, istilahnya masih hidup lagi, masih di Allah Ta'ala berkati umur kita, carilah sahabat-sahabat yang soleh. Maksudnya, ya Allah, Engkau berilah kami sahabat-sahabat yang soleh. Di mana-mana jumpa orang yang baik. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Okey, mana-mana tuan-tuan. Kadang-kadang buat baik itu bukan Islam sama Islam tak. Kadang-kadang apik buat baik kat gitu tuan-tuan. Masya Allah. Okey, saya pernah bawa motor, habis minyak, rupanya meternya rosak. Kanan kiri tak ada sapu. Apik tolong belikan minyak. Jangan sombong tuan-tuan. Saya banyak ilmu dalam perjalanan hidup ini kerana apa? Betul lah, wa may ya'mal misqala dzarratun khairan yarah. Buat baik pastinya Allah Ta'ala bagi baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Sebab itu kita sama-sama, okey, kita buat baik, pasti Allah Ta'ala bagi baik. Dan yang terakhirnya, biasalah dalam perjalanan hidup kita mesti ada garis panduan. Selain doa, ada garis panduan, khususnya kanak-kanak yang baru 40 tahun ke atas. Saya selalu ambil ayat ini bagi peringkat peralihan dari 40 nak naik 41. Kan ada dalam hadis, kan, man atat arba'una sanatan, apabila sampai umur 40 tahun dia tak berubah daripada benda yang tak baik kepada baik, wal yataza'alan nar, hempaskan saja mereka dalam api neraka. Okey, maka garis panduannya malam ini saya ambil lah kira untuk pengajaran 14 ni tahun baru. Kita elemennya kalau silap kita betulkan sikit. Apa dia? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Peringatan. Segala nikmat-nikmat yang Tuhan bagi ini, ambillah kesempatan untuk mengisi pahala dan ganjaran untuk akhirat. Itu prinsip. Tak kiralah 40 tahun ke atas ke, agak-agak dalam perjalanan kita, nikmat yang Tuhan bagi itu, maksudnya segala-gala nikmat tu untuk mendorong kita mengajak dapatkan pahala ganjaran untuk akhirat. Itu prinsip. Dah rasakan kita tak boleh keluar mana-mana, duduk rumah aja. Lepas tu habis pula berasnya, kalang kabut juga. Nikmat itu merupakan satu nikmat pengajaran pada kita, supaya kita jangan boros, jangan kedekut. Istilahnya kita cari pahala. Allah Ta'ala bagi kita rezeki untuk mazra'atul akhirat, untuk tonggangan akhirat. Allah Ta'ala bagi kita keamanan. Dulu bergaduh dengan jawatan kuasa masjid. Bergaduh apa je? Nak sembahyang berjamaah tak bagi. Gaduh. Kenapa aku nak sembahyang berjamaah pun tak bagi? Bila dah boleh sembahyang jemaah, tak nampak pula orang.
Tapi kan Korea sini, Korea tempat saya. Aduh, betul tuan-tuan. Gaduh tuan-tuan. Cuma saya lah kelebihan sikit je. Okey, nak sembahyang berjamaah tak ada larangan. Ada yang larang barang tu. Engkau sembahyang imam kat depan sana, biar saya kat pintu luar pun tak apa, asalkan saya dapat makmum. Lepas tu huru hara kejap terus dapat permit 100%. Nampak tuan-tuan? Waktu itulah yang kita nak ingat dengan Allah, tidak? Kerana apa? Yang kita nakkan sentiasa dekat diri dengan Allah, cari pahala sebelum ajal sampai. Bukan mudah orang lain tak boleh tolong tuan-tuan. Saya minta maaf lah. Harapkan mak bapak dah berjalan dulu. Harapkan anak-anak, ya Allah, anak sekarang bukannya mudah tuan-tuan. Okey, saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan, anaknya tak pernah tinggal sembahyang. Itu kejayaan kita. Ramai anak pakar doktor lah gini, tapi sembahyang tinggal babu. Okey, nampak tuan-tuan. Okey. Dan nak bantuan dari isteri, nak bantuan dari isteri. Okey, kita pula yang suaminya rajin tak solat, istrinya rajin solat. Sampai tak? Tak sampai. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala tompangkan kita isteri yang soleh. Okey, dan isteri, para isteri, alhamdulillah, kalau dapat suami yang soleh, kebetulan namanya memang Muhammad Soleh, ya alhamdulillah. Okey, bukan mudah nak dapat tu tuan-tuan. Okey, mari kita sama-sama. Umur bertambah, tahun bertambah, sebenarnya kita makin kurang umurnya. Carilah sebanyak yang mungkin. Orang lain tak boleh tolong tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum, diri kita. Carilah amalan solehnya, perkara-perkara yang baik dalam hidup, kerana yang hidup pastinya akan mati. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini saya minta jangan sampai remaja-remaja salah anggap dunia ni tak perlu. Yang perlu wirid, zikir, dakwah je. Habis kau nak makan apa? Istilah kat sini, hal dunia, keperluan dunia dicukupkan. Okey, dicukupkan. Jangan mubazir, jangan kedekut. Kerana dunia ni dituntut memang untuk hiburan. Dunia untuk seronok aja. Okey? Bukan istilahnya kita tak boleh seronok. Seronok yang macam mana? Yang dibenarkan oleh syarak. Macam tuan-tuan rajin sembahyang berjamaah kan? Cuba jebut sekali-kali tak boleh, tak pergi tu. Rasa tak rindunya kita nak sembahyang berjamaah? Kan dia ajar waktu COVID itu, waktu lockdown. Okey, nampak tak nikmat itu dah dicabut baru dipinjamkan tuan-tuan. Kita pun dah gelabah, Allah dah lama aku tak pergi masjid. Yang peliknya sampai kan Pak Imam pun tak kenal makmumnya. Payah juga. Nampak nikmat tu. Okey, artinya jangan buang apa nikmat dunia tu, jangan dibuang. Jangan kufur nikmat. Okey, jangan berlebih-lebihan. Gitu je. Tapi namun nak 100% kita nak berserah diri dengan Allah, Allah Taala tak suruh begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Okey, artinya kita kena cari. Okay, kita usaha, tak ada berubah kan usaha dan ikhtiar. Sebab hari ini sudah ada satu kumpulan. Okay, kumpulan dunia ni tak pakai, semua tak pakai, tak guna, akhirat je. Pergi mana? Pergi India 2 bulan. Kenapa tak pergi Israel terus 2 bulan? Itu nak jihad lah kan. Bukan saya nak nafikan, kadang budak-budak muda banyak keperluan bagi mereka. Nak kahwin takkan free. Nak rumah siapa yang nak bagi? Kenderaan kawannya ada, dia tak ada. Dia kawan tu usaha bekerja, walau kilang bekerja, yang dia nak kulu kilit tak pegang tasbih je. Tak tahu lah kalau dapat kapal terbang free. Nampak tak? Okay, jangan macam itu. Generasi muda sentiasa usaha, banyak masa untuk dia berjalan. Yang kita dah tua-tua tinggal kata-kata ni, rezekinya tinggal itu. Hati-hati, cermat sikit.
Kerana makanan man kurang, ubat-ubatan mahal tak? Ya Allah, ya Tuhan. Okey, saya baru saja. Okey, proses darah dibagi ubat lah bahasanya. Darah kita diambil, lepas tu diproses, dibaginya ubat, masukkan balik dalam masa 6 jam. Okey, Masya Allah. Berapa bayarannya tuan-tuan? Itu kawan-kawan, doktor sendiri, kepakaran dia ada. Doktor itu yang saya sama-sama saya bawa pergi ke Mekah naik motor kawan, 5,000 tuan-tuan. Okey, 5,000. Nampak? Okey, maka sebab itu kita simpan sikit, kok nanti nak harapkan anak bayar. Antara abah pergi ke klinik, anak pun bayar. Bukan anak yang bayar, bapaknya juga yang bayar. Tapi bukan kat sini lah. Okey. Kalau anak saya pancitkan keretanya. Betul tuan-tuan. Okey, bukan semua dapat macam itu. Okey, kalau tuan-tuan rasa bah ni demam, jom pergilah ke klinik. Okey, pergi sampai ni bayar, anak-anak yang bayar. Ya Allah, syukur nikmat. Bukan mudah. Okey, maka dunia juga dituntut sebanyak sedikit apa agak-agak tuan-tuan. Apa agak-agak tuan-tuan? Okey, selain amal jariah yang selalu kantoi, apa dia? Yang kadang-kadang kita tak ambil perasaan, tak peduli pun, kain kapan. Khususnya lelaki, kain kapan. Kali rekod kain kapannya, tak ada harta dari harta gitu. Payah dalam hukum faraid, segala-galanya kena bekukan selain daripada kain kapan tu kita kena selesaikan. Sebab tu mati jangan tak tinggal duit, tinggalkan duit kurang-kurangnya kain kapan dengan papan kat dalam kubur tu. Okey, ini lelaki, perempuan tak apa, suaminya ada, suaminya pun tak nak bagi juga. Ini suami apa, ya Allah lah. Jangan pergi tuan-tuan, itu tak pergi tuan-tuan. Itu tuntutan, harta tak boleh dibagi selain tak dibayar kain kapannya. Itu satu bab. Belum puasanya, belum fidyahnya. Kalau itu pun kita tak cari harta untuk simpan, siapa tuan-tuan nak dipersalahkan? Oh, saya masuk akhirat kematian, urusan lain tak apa, tapi urusan kain kapan. Jadi lelaki besok pagi beli kain kapan, bawa balik ke rumah. Okey, isterinya pun tanya, beli apa bang? Kain kapan. Ni letak kat sini elok-elok kain kapan. InsyaAllah isteri akan jago baik-baik. Lepas 40 hari dia tak baik lagi dah. Ini duang tabian mampu ya boh dia kata dia. Nampak tuan-tuan, selalu saya selidiki kat situ lah. Yang kurangnya kita harta kita ni tak boleh menyelamatkan kita kerana yang pertama kain kapan utang. Nafsul mukmin orang-orang mukmin tergantung-gantung antara langit dan bumi hatta yuqda, sehingga ditebus dari hartanya. Jadi kita tak ada hutang lah, beres. Okay. Dan yang ketiga, wahsin kama ahsana ilaika. Ini prinsip dalam hidup kita, khususnya ke negara kita Malaysia, buatlah baik sesama manusia. Kalau orang non muslim pun suruh buat baik, apatah lagi kita orang Islam dengan orang Islam. Okay? Sebab itu kadang-kadang kita tak rasa itu nikmat Allah. Saya kadang-kadang saya uji, boleh jumpa kawan-kawan Cina, saya uji. Kadang-kadang saja saya tanya, Pek, Habis duduk mana? Oh, duduk sini. Macam di Muar, baru-baru saya pergi Muar, kanan kiri semuanya orang Islam. Dia pun pandai cakap Jawa. Amboi. Okey. Dia cukup selesa, walaupun rumahnya masih kayu lagi, dia cukup selesa. Tak apa, dia saya punya anak semua sudah lari, tak apa. Di bahasa pun lari tu tak peduli lah kot. Okey. Dia duduk sini, kawan-kawan ini haji-haji semua baik-baik tu. Ya Allah, aman damai dia berada di tempat orang Melayu, orang Islam. Agak-agak ginilah ustaz duduk kat taman orang Cina macam
Sekurang-kurangnya lah ada anjing pula sekurang-kurangnya. Sebab itu dasar kita saya sabitkan, kita sama-sama buat baik. Dia pun manusia tentu. Kalau kita buat baik dengan manusia, pasti Allah Ta'ala buat baik kat kita. Saya jamin. Sebab itu prinsip kita berbuat baik. Jangan sampai melanggar akidah, jangan melanggar syariat, tetap kita berbuat baik. Tapi kalau dia melanggar syariat, akidah, wajib kita pertahankan. Dan yang akhir sekali, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang akhir ini, janganlah buat kerosakan di atas muka bumi. Maksudnya apapun kita duduk di atas muka bumi ini, jangan buat yang tak baik. Cuba kita latih, kita sentiasa buat baik. Ini bukan tuan-tuan, termasuk yang cakap. Hatta kencing pun harus berbuat baik. Kenapa? Kerana ada tata susilanya. Okey, apa pedulilah lubang jengkrik tu tak ada ke tempat lain yang nak dipancut. Lubang jengkrik tu yang dipancut. Jengkriknya sampai terkejut. Ada bah ke, ada gempa bumi ke apa dia keluar. Tak? Dah dia maki tu tak. Mau tak makinya? Cuma dia tak tahu bahasa. Dah dia tahu dan maki siapalah yang kencing. Mudah-mudahan kencingin tak putus-putus. Macam mana itu? Tak bengong kita tak kencing tak putus-putus. Ditambah pula dah tak boleh pakai seluar. Kena pakai kain. Nampak kan? Setiap yang kita buat jahat, jahatnya lah yang kita dapat. Kalau kita aniaya hatta binatang apatah manusia, saya yakin doanya mustajab. Kita sama-sama jangan buat perkara-perkara yang tak baik sepanjang hidup. Akhirnya bekalan kita 14 apa dia? Sepanjang usia kita masih ada, cari ganjaran pahala untuk bekalan akhirat. Yang keduanya, jangan kita lupakan nikmat di atas muka bumi. Okey, maksudnya kalau perlu kerja. Okey, kerana makan minum keperluan hidup perlu diisi baik-baik. Kalau tempat tidur, tempat tinggalnya baik, makanan baik, insya-Allah dia boleh sembahyang pun dalam keadaan baik. Yang ketiga, kita pikirkan baik-baik, buat baiklah sesama manusia. Dan yang keempat, jangan sekali-kali kita buat perkara tak baik di atas muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini ya Allah, majlis yang Kau berkati, majlis yang Kau rahmati, majlis yang Kau redai. Pimpinlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan kebaikan, ke jalan yang Kau redai sepanjang hayat kami ya Allah. Bekalkanlah kami iman dan takwa, hiasilah kami dengan budi pekerti yang baik serta amal-amal yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkat majlis ilmu malam ini ya Allah, kami beramai-ramai menandatangan memohon padamu ya Allah, sejahterakanlah tubuh badan kami, anak bina kami, ahli keluarga kami, para jamaah yang bersama-sama dengan kami ya Allah. Lindungilah kami daripada sebarang kaifan dan kelemahan, sebarang kecacatan dan kecelakaan, sebarang musibah penyakit yang tidak diingini, sama ada yang lahir maupun yang batin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah kesehatan, kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan serta kemakmuran di mana-mana kami berada ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Istajib doana ya Allah, istajib doana ya Rahman, istajib doana ya Rahim. Dakwahum subhana wa tahiyatum ya salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi yusrin illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bisabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.